kasih Tan Sri Pengerusi. Berkaitan dengan sampel bukan intim air liur, dikaitkan ya dikaitkan juga dengan bahagian sampel intim di bahagian B selain mulut. Artinya apa saja yang diambil dari mulut dianggap sebagai sampel bukan intim. Boleh ambil lah, gigi ambil, scraping lidah ambil, buccal mucosa. Sedangkan untuk makluman Tan Sri Yang Di-Pertua, tempat yang paling common orang ambil untuk pemeriksaan DNA ni adalah swab daripada buccal mucosa dalam mulut. Which kita nak masukkan sebagai intim. Bukan hanya air liur yang kita nak masukkan intim, buccal mucosa itu, kerana ianya quite invasive juga pada saya lah, ya, walaupun tidak melibatkan suntikan. Tapi di sini nampaknya apa saja daripada mulut tidak intim. Saya rasa ini perlu dipertimbangkan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Daripada apa yang dikategorikan sebagai sampel bukan intim, kalau kita lihat daripada sampel yang dikategorikan sebagai intimate adalah sampel yang jenis intrusif, dan untuk mengambilnya perlu invade badan seperti darah dan sebagainya. Ini tidak, air liur ni boleh diambil secara bukan daripada dalaman. Jadi itu bezanya di antara sampel intim dan bukan intim. Ya, agaknya air liur itu ditunggu sehingga dia keluar sendiri. Meleleh. Sila Batu. Kalau dia tidak intrusif dengan cara begitu. Tan Sri Pengerusi, kalau itu disebut secara Batu, gumbak dulu, subang dulu. Sila Batu. Kita nampak perbahasan ini menunjukkan semasa kita nak luluskan undang-undang ini, kementerian belum sedia dan belum faham implikasi masalah-masalah ini. Kalau intim dengan bukan intim kita tak boleh bezakan. Bahayalah kita luluskan satu undang-undang yang kita sendiri tak faham. So kalau air liur ini boleh didapat dengan cara bukan intim, dia maksudnya sesiapa, saya boleh ambil dari gelas yang saya minum teh tarik di tepi jalan di kedai mamak, boleh ambil air liur dari sana, boleh ambil liur di mana-mana. Itu air ludah yang bermat, bukan air liur. So ini satu masalah yang jelas kita mencerminkan dalam perbahasan ini. Dengan izin Tan Sri Pengerusi, apa yang disebut tadi Tan Sri Pengerusi adalah cukup tepat, dan mungkin saya gunakan contoh itu untuk fahaman timbalan menteri. Katakan ini bezanya, air liur mungkin ada di atas lantai yang dengan izin di spit out, dia ada di ludah. Tapi itu beza daripada sampel yang seperti disebut oleh Kuala Krai tadi, bila diambil secara paksa daripada mulut yang terduduk, yang disuspek itu bezanya. Tapi definisi di sini tidak bezakan itu dia. So kalau kita tidak bezakan, kita open the door dengan izin untuk penyelewengan yang besar, salah guna kuasa yang besar. Itu yang kita menarik perhatian timbalan menteri. Tapi nampak itu masih belum ditangkap lagi. Jadi definisi ini mesti dihalus. Terima kasih Datuk Pengerusi. Itu sebab kalau kita lihat apa yang ditakrifkan di sini, kalau kategori sampel intim ini, iaitu sesuatu sampel darah, air mani atau apa-apa tisu atau berlendir lain yang diambil dari tubuh atau air kencing atau bulu ari seseorang, atau sesuatu bahan uji yang diambil dari mana-mana bahagian genital seseorang, termasuk bulu ari, dan dari lubang badan seorang selain daripada mulut. Jadi macam apa saliva ini, yang mana kita ambil daripada mulut, yang merupakan tidak dalam kategori
yang telah ditakrifkan di bawah sampel intim ini. Itu sebab kita masukkan di takrifan sampel bukan intim ini. Tan Sri, izinkan saya. Silakan. Saya ingin bila saya melihat kepada terjemahan bahasa Inggerisnya, sebagai seorang yang biasa jadi seorang doktor, saliva ni air liur tidak dikira sebagai intimate. Dia memang non-intimate. Tetapi kalau kita tengok kepada intimate sample, dia kata di sini, apabila kita mengambil swab daripada kemaluan ataupun daripada mana-mana lubang kecuali daripada mulut. Jadi bakal mukosa swab itu sebenarnya yang itu sepatutnya dijadikan intimate. Tetapi dengan membuat B ni, maka dia borong. Jadi kita kena dengan secara spesifik mengatakan bahawa bakal mukosa ini sebenarnya adalah intimate, bukan non-intimate. Jadi dalam ini disebut bakal mukosa non-intimate secara exclusion, ya, sebab tidak disebut di dalam non-intimate sample, tetapi disebut di bawah intimate sample, a swab taken from any part of a person's genitals including pubic hair or from a person's body orifice other than the mouth. Makna dia sekiranya ambil daripada tempat lain adalah intimate, tapi kalau daripada mulut dia jadi non-intimate. Kami nak bakal mukosa itu ialah intimate sebenarnya, kerana dia satu procedure, satu proses untuk mengambil bakal mukosa. Air liur tak ada masalah, masuk saja dalam bekas sampel itu, proses is okay, ya, adalah cara ambil dia. Tetapi bakal mukosa, ya, it is intimate sebab dia satu proses, dia kena ambil swab. Ada lagi, saya mau pendapat lagi daripada dokter-dokter sebelum saya panggil menteri. Oke, silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat tadi, bahawa saliva ini telah dinyatakan bukan diambil secara intrusif. Jadi saya yakinlah bahawa ia dikategorikan sebagai non-intimate sample ini, seperti mana yang termaktub dalam rang undang-undang ni, Datuk Tan Sri Pengerusi. Saya tidak bersetuju sekiranya bakal mukosa, iaitu swab daripada mulut itu dimasukkan di bawah sampel bukan intim. Ia tidak disebut dengan secara spesifik bahawa dia sampel intim. Jadi dengan adanya daripada pasal 2 di bawah sampel intim ini, suatu bahan uji yang diambil dari mana-mana bahagian genital seorang atau dari lubang badan seseorang selain pada mulut. Maknanya mulut, swab daripada mulut ini dikira sebagai sampel bukan intim. Kita nak ia dimasukkan di bawah sampel intim, maknanya kita kena buang selain mulut. Jadi artinya Yang Berhormat, kalau mulut itu dikorek pun sehingga muntah untuk mengeluarkan air liur, masih lagi tidak dianggap intim. Masih lagi dianggap tidak intim. Itu pengertian Yang Berhormat. Saya nak tambah ini dari segi layman. Kalau kita masuk ke dalam lock-up atau balai polis, bila polis kata ludah, ambil sampel, itu bukan intim, okey, kita setuju. Tetapi kalau polis akan ambil test tube, masukkan mulut kita, extract saliva atau mucus dari mulut kita, sekarang mengikut undang-undang ini dibenarkan kerana extraction of sample ini melalui mulut is allowable. Ini akan membolehkan polis atau sesiapa untuk extract dari mulut. Ini adalah masalah yang kita bincang di sini, supaya kita haruskan spesifik supaya tidak ada abuse. Betul. Lagi satu perkara, sampel intim A, air kencing. Sebenarnya air kencing biasanya adalah sampel bukan intim.
kecuali kita nak masuk tiup di dalam urethra dia ataupun masukkan di dalam pundi kencingnya. Jadi air kencing ialah sampel bukan intim. Kita beri kepada dia bekas sampel untuk dia buang air je. Jadi air kencing sepatutnya masuk di bawah sampel bukan intim. Kan, terima kasih. Datuk Yang Pengerusi, saya rasa kalau kita nak memanjangkan perbahasan ini mungkin tak selesai. Masing-masing ada pandangan.